Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, apa khabar rakan-rakan semua yang bersama-sama pada pagi ni? Awanis, Kak Wani, Kak Siti. Dan dekat office ni lah ada dua lagi. Dia orang tengah ada urusan sikit. Okay. So, topik yang kita akan sambung daripada Puan Alia semalam berkaitan dengan menangani bantahan lah. Okay, so daripada tu, apa yang saya akan kongsikan, yang pertama sekali, sambungan tu berkaitan dengan tiada follow up. Tiada follow up ni sangat-sangat ditekankan. Sebelum ni memang ditekankan sangat berkaitan dengan follow up, dan terbukti teknik follow up ni sangat boleh menghasilkan sale, walaupun follow up tersebut ambil masa yang mungkin agak lama. So jangan jemu untuk follow up, dan perkara tersebut kita yakin akan membuahkan hasil. Okey. Ada 9 bantahan lazim yang perlu dijawab untuk topik yang saya nak sharekan pagi ni. So daripada 9 tersebut saya akan kongsikan dalam 6 perkara. So bantahan-bantahan ni dia beritahu satu topik lah, topik perkara apa yang biasanya akan ada objection, bantahan tu misalnya kita nak handle, dan apa teknik yang perlu kita pakai. So yang pertama sekali, bantahan yang tak diucapkan ataupun maksud kata bila kita explain kat klien ni, kita cakap dekat dia kan, dia diam je. Dia sebenarnya nak respon ke tak, angguk pun tak. So kalau kita berhadapan dengan prospek macam tu, apa kita nak buat? Persoalannya apakah yang kita perlu buat? Selamat datang Puan Yati. Kita explain kan, sembang bunyi dekah gebang ni, semangat kan. Tapi dia sengak buat dia kan. Macam mana kita nak berhadapan dengan prospek yang macam tu bila kita present? Siapa ada pengalaman? Kak Siti macam nak kongsi ke tadi? Tak ada? Okey, tak apa. Itu yang pertama. Bantahan yang biasanya akan kita terima adalah dia tak berapa nak respon sangat. Okay. Nanti kita share apa solution dia. Okay. Yang keduanya, dia hanya nyatakan sesuatu tu untuk alasan semata-mata. Contohnya dia kata, saya dah ada dah takaful. Dah ada. Ataupun dia kata, saya tak perlu lagi buat masa ni. Ataupun saya sibuk lah. Ataupun saya nak tanya sekian-sekian orang kan. Saya nak tanya suami saya. Saya kena tanya isteri saya kan. Walaupun beras saya beli kan. Contohlah. So, dia hanya menyatakan alasan. So, macam mana kita nak handle orang yang hanya dia beralasan lah. Dia beralasan yang biasa kita terima lah, nak tanya itu, nak tanya ni, nak survey bagai semua tu. Sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita ubah ataupun turn daripada dia berfikir nak tanya orang. Bagaimana teknik tu, itu juga dikongsikan dalam buku yang kita bincangkan. Okey, selamat datang Tuan Fazlan. Kemudian yang ketiga, kita dah poin yang ketiga daripada 9 bantahan lazim ataupun bantahan yang biasanya kita akan jumpa. Yang pertama tadi bantahan yang tak diucapkan, maksud kata bila kita explain dia diam. Kemudian yang kedua, dia hanya menggunakan alasan semata-mata. Dan yang ketiga, bantahan yang berniat buruk. Maksud kata dia ada dia nak mencari kelemahan. Mencari kelemahan ataupun dia merendah-rendahkan produk, merendah-rendahkan company,
Tu ada niat buruk lah yang ada pada prospek. Bukan kemungkinan juga ejen tanya kan. So apa respon kita yang perlu kita buat jika berhadapan dengan prospek yang macam tu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat pula, meminta maklumat lanjut. Kadang-kadang bila kita explain panjang lah, explain. Lepas tu dia tanya, berapa banyak claim takaful ikhlas tahun lepas? Okay, kita dah jawab. Lepas tu dia tanya lagi, boleh tak saya dapatkan PDS? Lepas tu dia nak lagi, dia nak lanjut lagi. So maksud kata, tanya dia tak berhenti lah. So bila kita nak closingnya, so macam mana kita nak handle perkara tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima pula, sekadar menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk ni maksud kata, apa yang dia explain dalam buku ni, prospek tu kira prospek yang knowledgeable lah. Dia ada banyak knowledge, dia ada banyak pengalaman. So seolah-olah dia lead kita punya discussion tu. Kita yang nak present tapi dia macam banyak benda lah kan yang dikongsikan, itulah ini pengalaman dia dan sebagainya. So kita selaku orang baru kan, contoh kita ejen baru. So macam mana kita nak handle kan orang yang macam dia ni pengalaman banyak sangat, aku ni baru nak belajar. So nak buat macam mana? Dan yang keenam, apa yang sampai yang kita akan bincangkan pada pagi ini adalah bantahan yang berbentuk subjektif. Subjektif ni ataupun maksud kata peribadi. Prospek detect kita ni terlalu menerangkan berkaitan dengan peribadi. So peribadi kita lah, sehingga dia nampak dengan bisnes ni kita boleh jana banyak pendapatan. So kita hanya menekankan berkaitan dengan personal kita sahaja, bukan kepada prospek. Okey. So itu adalah 6 perkara. Ada 3 lagi. 3 tu akan dikongsikan pada next day. Cuma kita nak bincang solution untuk menghadapi 6 bantahan tadi. So yang pertama tadi, bantahan yang tak diucapkan. Arti senyap, explain, sembang punya orang kan. Tapi dia buat tak tahu, jadi senyap. So, Tuan Mazlan macam mana nak menghadapi prospek yang macam ni? Saya jam lah. Kalau jumpa orang macam ni. Kita present, dia tak tanya. Kita tanya dia pun dia kata tak ada apa-apa. Kita jadi sebab salah lah kan. Sebab dia tak menunjukkan respon. Betul ha. Rakan-rakan macam mana? Ada tak ada pengalaman berhadapan dengan prospek yang macam tadi? Dia kalau ikut dalam buku ni dia kongsikan level yang pertama. Level yang pertama ni kalau dia memang jenis angguk kan, senyum tak senyum kan. So solution adalah kita tanya. Kita tanya dia dan diam. Tanya dan diam. Apa pandangan Tuan Syafiq? Soalan dia Jana tu tanya dan diam? Yes, tanya dan diam. Contoh, kita tanya apa? Macam mana isu dia? Dia diam je kan? So, apa pandangan Tuan berkaitan dengan plan yang saya bentangkan tadi? Dia diam lah. Diam dan angguk lah. Diam je, kita diam je. Jangan bagi respon apa-apa. Kadang-kadang bila kita tanya, kita akan sediakan jawapan kan. Okey ke, tak okey ke ataupun macam mana? Dia pun dah ada jawapan lah, okey. Kita pun jam nak tanya apa pula kan. Tanya dia plan mana dia berminat. Antaranya tanya plan mana yang dia berminat. Betul lah. Plan mana yang Tuan minat. Itu kita diam je. Biar je dia jawab kan. Kalau sampai bila tak jawab, itu kena tambah air lah. Okey, tapi tak pernah lagi lah sampai dia diam menyepi tu. Tak pernah lagi lah berhadapan dengan prospek macam tu kan. Biasa kita tanya, dia akan bagi respon lah. Ya, Kak Siti.
Kalau dia diam juga lepas kita tanya plan mana dia berminat, plan mana ke dia diam juga kan. Tanya 2-3 kali dia diam juga. Last kali kena buah ayat cik pagi tadi, cik kau ubat tak? Ya, betul. Dia apa, kalau meeting face-to-face ni lain kan? Ya, betul. Dengar suara saya? Dengar suara saya tak? Sebab saya Saya tak dengar, saya dengar. kalau face to face ni mudah lah kan, tapi kalau pakai WhatsApp ni kita kena improvise lah. Yes, betul. Yes, betul. Sebab dia tanya blue team banyak ah. Betul. Betul lah Tuan Fian. Tuan Fian sentuh kepada kondisi dari sudut komunikasi WhatsApp lah kan. WhatsApp ni biasa blue tick lah. So blue tick ni rasa sebelum ni kita dah pernah bincangkan untuk bagi sedikit sentapan lah. Tapi saya tak pernah apply lagi. Sebab takut saya pula tersentap. So yang rakan-rakan pernah guna teknik tu dah 10 kali asyik blue tick kan. Sampai isi form 3-4 kali kan. Dah apa hal kan. Capik dah berangin lah orang macam ni kan. Bukan tak so, saya pun berangin termakis sebab orang yang sambung kan. Dia nak apa sebenarnya kan. Aku nak apa sebenarnya kan. Betul. So itu yang cabaran lah kalau dalam WhatsApp ni kan. So dah ada ke yang pernah apply bagi sedikit kata apa sentapan tu? Kalau ada mungkin boleh kongsikan. Saya pernah sekali lah bagi sentapan tapi dia tetap betik. Oh ya. Dia rasa dia memang hati kembar lah. Macam mana Capik bagi ayat dia tu? Lebih kurang juga lah macam apa yang kat situ semalam. Cik, saya percaya yang cik berminat dan masih survey tentang plan ni sebabnya kami dapati nombor cik dah diisi lebih daripada 2 kali. Tapi sama jugalah dia betul juga. Saya rasa dia mungkin mencari ejen puan kot. Oh, iya ke? Kita pastikan ataupun padahal contoh macam diisi untuk ikhlas dariku kan. Jadi saya siap hantar terus quotation untuk ikhlas dariku lah. Maknanya dia dah tahu kan. Maknanya kita buat terus quotation untuk semua macam tu lah. Tapi dia tetap diam juga. Oh. Yang sentapan tu yang mana ayat sentap tu? Sentap tu yang bagi tahu dulu lah yang tak adalah ayat yang dah sangat kan. Cuma ayat tahu cik saya percaya yang cik berminat dan masih survey lagi tentang plan hibah. Kami dapati nombor cik telah diisi 2 kali lah untuk dihubungi. Saya minta untuk sedikit feedback. Macam tu je lah. Tambah lah, cik tak ada kerja lain ke? Okey, terima kasih Tuan Syafiq. So, itu kalau WhatsApp ni berbezalah dengan kita berhadapan dengan prospek kan. Okey, baru ni saya follow up yang FB Ads ni ya. Dan saya tanya soalan macam yang Sulaiman Anam kongsikan lah. Bila kita bagi semua quotation dan kita tanya balik, dalam 5 yang saya bagi, 3 tu dia bagi feedback lah. Ada yang dah ambil plan, ada yang masih lagi berminat. Tu antara respon bila kita tanya. Soalan dia yang ada kan belakangan. Cik masih berminat dengan plan yang saya tawarkan. Macam mana dia? Cik masih berminat kan dengan plan yang saya kongsi hari tu? Macam tu lah kan, bukan ke. Tu ayat yang dia guna pakai lah. Okey. Itu yang pertama, maksud kata kalau yang jenis prospek yang tak respon apa-apa ataupun jenis senyum ataupun diam je, kita akan tanya. Kita tanya dan kita diam. Bagi dia jawab walaupun mungkin ambil masa yang sedikit lama. Okey, yang kedua, yang jenis dia nak mengelak. Dia gunakan alasan untuk elak, nak survey ataupun nak tanya kepada isteri dulu. Saya tengah sibuk sekarang ni.
Dan kita call tengah meeting, tengah drive, tapi dia boleh angkat lah. Dia kata takaful lah, dia kata meeting semua lah. So apa yang buku ni kongsikan, dia kata bila berhadapan dengan prospek yang macam tu, kita kena convert penerangan kita berkaitan dengan produk kepada testimoni pelanggan. Tak jumpa. Sebagai contoh, dia kata saya dah ada dah plan takaful kan. Lepas tu kita cakap betul tuan, ramai yang cakap macam tu. Apa yang buku ni lah saya cuba convert kepada takaful. Betul tuan, ramai yang ada takaful, tetapi bila dia tahu plan yang apa yang saya tawarkan ni, dia orang berminat untuk tahu lanjut. Sebagai contoh lah. Maksud kata kita convert produk kepada pelanggan yang lain. Ramai yang nak tahu. Tapi tu Akif, Ya. macam dia cakap kan, kita bagi testimoni kan. Agak-agak macam mana testimoni yang kita boleh bagi? Boleh ke kita screenshot perbualan kita dengan pelanggan lain ke, mengatakan plan tu dia tak ada lagi ke, atau macam mana? Kalau dari sudut testimoni saya tak pernah buat screenshot ke bagi dekat klien, belum ada lagi lah. Apa yang saya buat, kita highlightkan value yang kita boleh offer. Sebab saya lebih kepada online appointment lah. Maksud kata kita bagi tahu dia kalau kita buat online appointment, dia akan lebih clear dan akan elakkan salah faham. Dan ramai yang kata benda tu sangat-sangat okey lah, sangat bagus bila kita buat online appointment. Tu kira nak close untuk kita jumpa dia secara online. Saya macam tu lah. So far kalau berkaitan dengan produk ni, macam tak ada pengalaman lagi. Rakan-rakan lain mungkin ada ke nak tambah? Okey, nak tambah sikit boleh Tak ada. Okey, saya nak tambah sikit boleh? Okey, tentang testimoni ni, mungkin kita boleh buat, nanti saya bagikan screenshot review, public review dekat Facebook dan juga dekat Google Impact. Nanti saya bagi pada tuan-tuan boleh tengoklah. Okey, itu saja. Nanti saya screenshot. Okay. Terima kasih Tuan Afian. Review tu berkaitan dengan konsultansi ke produk? Macam-macam. Campur-campur. Okay. So campur-campur lah berkaitan dengan konsultansi, produk dan sebagainya. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, bantahan yang berniat buruk. So kalau memang dia jenis yang niat dia nak provoke kan. So dekat sini dia kongsikan kita hanya perlu bersikap positif. Positif maksudnya kita raikan dia, oh ya ke tuan, sekian-sekian kita bagi tahu. Dalam masa sama kita respect. Jangan kita lawan pula. Jangan kita bagi kita pula mencabar dia kan. So dekat situ dia akan menyebabkan bad orang pandang tak elok lah kepada konsultan tersebut kan. So dikatakan sini kita positif, kita matang dan mudah-mudahan dengan sikap yang kita ambil tu klien boleh terbuka hati untuk ambil produk dengan kita. Okey, yang keempat meminta maklumat lanjut. Okey. So meminta maklumat lanjut ni ada cara nak handle klien yang jenis tanya banyak. Dia tanya itu, dia tanya ni. Dia nak kaji potensi syarikat, dia suruh explain ni dan sebagainya. So end up apa yang buku ni kongsikan, kita kena tanya dia, adakah saya dah menjawab semua soalan encik? Macam tu. So bila dah habis kan, tu baru kita close ended tu lah. Encik berminat dengan plan yang mana? Macam tu. Itu antara cara untuk nak handle klien yang jenis minta ataupun tanya banyak. Kita tanya dia balik, saya dah jawab semua ke? Saya dah jawab semua ke persoalan cik, persoalan puan?
Kalau dah maksudnya dah puas hatilah dengan kita punya jawapan tu. Kalau okey, kalau dia cakap nanti saya fikir dulu, kita nak jawab macam mana? Kalau macam saya akan bermain dengan timeline lah. Okey Puan, boleh ke saya akan follow up Puan dalam masa 5 hari? Macam tu. Sebab kita tak nafi, memang kita kadang-kadang setengah jawab persoalan kita boleh dapat jawapan waktu tu. Setengahnya mungkin klien perlukan masa. Ada yang nak tanya isteri dulu, boleh ke Tuan kongsikan? Mungkin dia agak privacy, tapi boleh ke Tuan kongsikan nak bincang dengan isteri tu berkaitan dengan apa? Kalau sebelum ni Tuan Afian pernah kongsi juga, kalau macam tu boleh ke kita ajak isteri sekali untuk kita bincang sama-sama, sebab mungkin ada info yang lebih clear untuk saya sampaikan. So kalau macam dia nak balik fikir tu, saya akan cakap macam tu lah, dalam masa 5 hari ke 3 hari ke untuk minta klien tu bagi feedback, prospek bagi feedback. Saya macam ada pernah pengalaman, saya cakap simple macam ni, apa? Setuju, cik bagi tahu je, setuju ke tak. Saya tak ada masalah. So kita tak nak dia berselindung lah, dia kona sini kan. At least kita, dia beritahu lega lah kan. Tak adalah kita nak menaruh harapan yang tinggi kan. Okay. Kemudian yang kelima, prospeknya jenis yang nak menunjuk. Dia banyak info, banyak pengalaman, dia sembang itu ini, gebang sana gebang sini. So apa yang buku ni share, kita perlu bertolak ansur dengan dia. Maksudnya kita tak mencabar, kita meraihkan dia dan kita respect knowledge yang dia kongsikan. Saya dah share dalam grup Saya dah share dalam grup Takaful. Ini antara review lah, klien juga agent yang pernah dan juga public lah untuk Rimpak Consultancy. Jadi saya cadangkan tuan-tuan pun boleh gunakan link ni, link Google review ni untuk minta prospek tuan-tuan bagi review kat situ. Bagi rating 5. Kita pun buatlah juga supaya kita sama-sama tingkatkan rating Rimpak Consultancy di mata Google. Boleh tuan-tuan ambil yang link Google je. Okey, itu saja semua saya. Okey, terima kasih Tuan Fan. Alright. Okey, prospek yang banyak knowledge dan banyak kongsi pengalaman dia dan sebagainya. So apa respon kita adalah yang pertama, kita bertolak ansur dengan dia. Dia ada dia punya pengalaman dan kita appreciate lah pengalaman dia. Kadang dia suka untuk, biasalah kita nak dipuji ni, memang siapa tak nak kan dipuji kan. Baguslah cik sini banyak tahu lah. Saya banyak dapat daripada apa yang cik kongsikan. Cik nak ambil tak plan ni? Kan, contohlah kan. Saya banyak pengalaman, betul. So dekat situ dia akan mesra lah bila kita raikan dia, ilmu dia kemesraan tu semakin berputik lah. So kita respect ilmu dia dan bertolak ansur. Jangan ada unsur macam mencabar dia lah. Ya ke cik kan? Betul ke cik cakap ni kan? Itu boleh menyebabkan hilang respect klien dan potensi untuk close tu akan jadi lebih rendah. Okey, dan yang keenam, bantahan subjektif. Bantahan subjektif ni lebih bersifat peribadi ya, maksud kita explain berkaitan dengan explanation kita tu menyebabkan klien respon awak ni mesti banyak duit. Ni buku ni lah, awak ni mesti banyak duit. Awak ni mesti dah berjaya. Apa signifikan dia respon macam tu? Menunjukkan yang kita ni terlalu menerangkan berkaitan dengan peribadi kita. Sehingga dia tak nampak apa value yang dia akan dapat, prospek tu akan dapat. So bila kita dapat persoalan macam tu, kita kena kembalikan tumpuan penerangan kita kepada pelanggan. So tapi dia berbeza lah kalau kita nak buat rekrutmen. Rekrutmen ni kita kena sembang pasal potensi bisnes, apa yang mungkin kita dah
dah hasilkan. So dekat situ lain lah, berbeza lah dia punya fungsi. Okay, so itu adalah 6 bantahan yang biasanya akan kita terima. So ada 3 lagi yang kita akan bincangkan esok. So far ada nak rakan-rakan nak tanya ke ataupun nak cambahkan lagi? Silakan. Okay, sila. Ada siapa tambah? Siapa tambah? Tak dengar. Tak dengar. Jadi saya ulang balik soalannya. Okey. Soalan kedua tu tanya. Sudah tanya tu Afian. Okey. Sebab tanya ni. Okey. Okey, Wan ni ada 2 persoalan. Soalan yang pertama, prospek tanya, awak ni dah banyak ke klien area sini? Contoh macam kalau contoh yang dia bagi adalah dekat Kuala Terengganu contoh. Awak dah banyak ke prospek area yang handle klien area Terengganu ni? Kat situ awak ni ada macam start sikit untuk jawab. So rakan-rakan ada boleh bantu. Dengar tak respon? Dia cakap dengar tak? Okey. Ada ke rakan-rakan boleh bantu? Puan Awanis. Prospek ni nak tahu kan sejauh mana Awanis ni. Banyak ke prospek kan dekat area-area kawasan ni ke? Saya tambah sikit boleh? Boleh. Silakan. Soalan dia, dia tanya banyak ke klien klien kita dekat area situ. Betul. Satu soalan je ke? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, apa tadi? Apa indikator tuan akan pilih awak untuk menjadi konsultan saya? Macam tu lah. Soalan yang berbeza lah. Dia tak Soalan berbeza. Okey, macam soalan pertama tu, kalau selalunya untuk orang baru, dia akan ada permasalahan untuk menjawab soalan ni. Antara soalan lain tu, diorang akan tanya, okey, awak dah berapa lama? Dah berapa lama dalam bidang ni? Okey, disebabkan kita ada kekangan dekat situ, so kita tak semestinya kita menjawab soalan tu directly kepada soalan dia tu, jawapan tu tak semestinya directly. Okey, mungkin kita boleh jawab, alhamdulillah saya dengan tim kami ada klien di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia kami ada tim wakil-wakil di seluruh negeri. So kami bekerja dalam satu tim. Di Infaq Consultancy kami bekerja dalam satu tim. Setakat ni klien-klien yang ada di seluruh Malaysia tak ada masalah lagi untuk berurusan. Walaupun saya berada di Kuala Lumpur, klien-klien saya di negeri-negeri lain masih lagi boleh diservis dengan baik dengan adanya teamwork dari kami semua. Itu kekuatan yang kami ada. Sebut orang kata kekuatan tim kita gitu. Teamwork kita. Benda-benda macam tu orang ingat macam kita bekerja sendiri. Padahal dia tak tahu yang kita ada tim yang kuat, kita ada tim yang ramai. So dari segi servis tu tak ada masalah. Kita boleh juga guna contoh walaupun bukan contoh kita tapi contoh tim kita. Alhamdulillah klien dalam tim saya tu
ada klien dia di tempat yang lain. Contohnya saya berada di Kuala Lumpur, klien di Terengganu. Klien nak buat claim dan nak dapatkan report dan tim kami yang akan menguruskan. So kami bekerjasama antara satu sama lain lah. So tekankan benda tu. Walaupun kita tak ada benda tu tapi tekankan apa yang kita ada. Dengar ke? Kalau mak. Dengar. Tak Cuma dengar. cuma kalau saya tak cerita lah kata nanti tim saya akan tolong kat sana. Sebab bagi saya tu rasa tak pernah berlaku kot dengan impak sampai macam tu kan. Takut kita jadi overclaim pula kan. So kita sebut je lah kita ada perkataan tim satu Malaysia dan bagi tahu kalau misalnya kita claim kita boleh bantu secara remote lah. Selalunya macam tu saya tak pernah kot. Rasa tak pernah kot berlaku kat punya tim. Macam tu kan? Tak, dia Kak Boleh Afian beritahu dia lah tu. faktanya kita ada tim satu Malaysia, maknanya kata kita cater klien satu Malaysia. Macam kita pun bagi tahu lah kita ada klien satu kat sini dan untuk urusan claim kita boleh berusaha secara online je. Macam itulah. Mungkin lebih tepat dan praktikal lah untuk kita kongsi dan kita buat. Okay, itu saja daripada saya lah. Allah Alam. Mawar ni macam ada tambahan tadi. Taklah, kita ni sebenarnya nak meyakinkan prospek tu sebab dia tak tahu apa keadaan kita. So kalau ayat-ayat yang boleh meyakinkan dia, sebenarnya dia berada, contoh kalau dia sendiri berada di Kuala Lumpur dan kita berada kat sini, sebenarnya tak ada masalah pun nak servis dia. Tapi orang ni, ada orang yang suka untuk dengar satu benda yang untuk meyakinkan dia. Memang saya tak nafikan setakat ni tak pernah berlaku, tapi kalau kita ada permasalahan apa-apa, saya boleh je minta tolong. Kalau orang, contoh saya ada klien di Sabah, so saya boleh, sebenarnya kita bukannya minta tolong orang pun, selagi kita boleh buat, kita yang buat semuanya. Tetapi dengan klien kita nak meyakinkan dia sebab dia tak tahu apa yang sedang kita lakukan ataupun apa yang berlaku dalam kita punya keadaan bekerja. At the end sebenarnya kita tak bergantung pun kat orang lain, tetapi disebabkan kita tak ada rekod tu lagi, so kita gunakan orang kata ayat-ayat untuk meyakinkan. Itu maksud saya, ayat untuk meyakinkan orang. Okey, Okay. Sorry, Satu lagi boleh itu kongsikan pendapat saya saya punya lah. posting ni. Kan saya ada posting tentang saya uruskan claim tu yang sampai ke Sabah saya kena follow up, boleh kongsikan. Mana kata tak ada isu pun. Lain kamu sebab kita boleh berurusan secara remote. Kita yang Johor Kan nak jumpa, bagi tahu dah kalau saya duduk sebelah rumah pun kan kita tak jumpa hari-hari pun. kalau ada prospek tanya macam tu lah kan. betul. Okey. Kalau pengalaman sebelum ni, saya ada pengalaman klien nak hantar claim post hospitalized lah. So waktu tu saya duduk dekat Kayangan. Jadi saya tak boleh nak ambil form tu. Jadi saya minta bantuan Zarif. Kalau Zarif ingat betul Zarif kan? Wah. Saya minta bantuan Zarif untuk tolong jumpa dengan klien. Klien tu hantar dekat Taman Zarif betul? Kat rumah kan. Klien dekat Seri Kembangan Iris tu lah. So Zarif tolong dan saya tolong transitkan kat Zarif lah. So kat situ macam yang Puan Wani sebut tu, kira macam boleh lah kita minta bantuan rakan-rakan kita kan. So itu antara jawapannya lah. Alright. Assalamualaikum. Nak menyambut. Okey, saya pun memang ada seorang klien dekat Johor. Dia duduk di Johor. Masa tu saya awal tahun lepas masa PKP dalam bulan 3 bulan 4 macam tu, memang masa tu memang tak ada rekod apa lagi kan. Memang dia tanya saya apa duduk di Penang macam mana kalau apa-apa jadi. Jadi apa saya buat, sebelum saya jawab apa yang prospek tu tanya, saya mesej Ustaz Saifuddin. Saya mesej Ustaz Saifuddin, saya tanya, Ustaz, kalaulah ditakdirkan jadi apa-apa, mungkin Kak Siti perlu bantuan apa-apa, boleh tak bantu? Contoh kan. Jadi dia kata, okay, tak apa, tak ada masalah. Jadi kat saya sendiri pun katalah, kalaulah ditakdirkan satu hari Ustaz ada yang sebelah Penang, tapi yang area dekat dengan saya yang mungkin perlu bantuan,
InsyaAllah bagi tahu saya akan buatlah insyaAllah. Jadi prospek tu sign. Jadi itu dia sign. Dengan saya kata macam tu lah, kami ada tim lah, tim yang satu agensi dengan saya yang ada di Johor. Saya kata kalau lah apa-apa mungkin berlaku apa-apa dekat saya, kalau nak rujuk apa-apa boleh, dan saya pun bagi nombor telefon Ustaz Din apa semua, saya bagi pada dia macam tu. Tapi saya memang kata siap-siap lah, sebenarnya kita boleh je merujuk benda ni terus ke branch, tapi mungkin kalau nak tanya apa-apa sebelum ke branch tu, nak tanya apa-apa melalui mesej, boleh mesej orang ni. So Alhamdulillah close. Kak Siti, kalau boleh tak saya sign dengan kawan awak dekat Johor tu? Saya bagi, jujur saya bagi, sebab saya sekarang ni saya memang tengah deal soalan dengan Johor. Jadi soalan yang sama juga dia tanya saya, dia kata macam mana sebab Puan duduk jauh. Jadi saya bagi tahu perkara yang samalah. Seandainya dia minta orang Johor, memang saya akan pas lah. Tak ada, pada saya tak ada masalah lah kalau, sebab semalam pun masih bincang dengan Tuailah juga, kalau lah budak ni dia nak orang Johor kat siapa kita nak bagi kan. Kita dah start mencari persediaan lah. Kalau dia kata, okay, Puan saya nak orang Johor. So saya akan bagi pada orang Johor lah. Jadi orang Johor tu saat lagi kok ada belah Penang, dia minta belah Penang, dia cari saya lah. Kak Siti, tapi kalau close dia memang layak pergi KLN lah. Yang saya fikir macam ni je lah. Kalau memanglah kalau kata close dia tu standard case, cukup lah. Sebenarnya KLN dah lepas, saya nak target 200k tu sebenarnya. Allah boleh. Amin insyaAllah. Boleh. Okay, terima kasih Kak Siti. So kalau selagi mana kita boleh convince klien untuk close daripada jauh, silakan lah kan. Tapi kalau memang klien memang nak sangat ejen yang dekat, kalau boleh duduk serumah dengan dia, kita cari lah ejen yang sesuai kan. So dia jadi ejen lah. Ejen yang paling dekat adalah tuan sendiri lah. So ambil orang ejen, contoh. Okay. So rasanya kita dah sampai ke masanya. InsyaAllah esok akan bersambung 3 lagi bantahan lazim, iaitu bantahan objektif, pembentangan umum dan bentang terakhir. Bentang terakhir macam best kan tajuk dia. Jadi rasa sampai situ saja kot untuk Duha energy meeting kita pada pagi ni. Okay, so kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa pasangan kami, anak isteri kami ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka sebagaimana mereka memelihara kami semasa kecil ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami daripada bencana alam, malapetaka, penyakit dan fitnah ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki buat kami ya Allah, berkatilah rezeki buat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah infak persatuansi sebagai agensi nombor 1 di tanah ikhlas ya Allah, dan kuatkanlah ukhuwah di antara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Are you ready? Anyut. Bangun. Jom bangun. Sampai target adalah habis. Ramai kopi sini. Lambat sikit yang lain. Bye. Unmute, Kak Siti. Apa lagi? Tuan Aswad. Dari Tuan. Okay, are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Green Beret. I will follow always. For day to change, I must think first. Sacrifice to prepare to win.
I follow the system and focus on circle. I now discipline. I just do my best and principle. I love what I do and have my body and do win. Go if I go, win. Go if I go, win. Go if I go, win. I believe. Agak ada lebih Okey, baik, terima kasih. Kita bagi support kepada Tuan Akif boleh? Okey, sama-sama kita support Tuan Akif boleh? 1, 2, 3. We love you, support you, we trust you. Okey, baik. So kita untuk rakan-rakan coach